Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Daniel bin Asmawi, nombor metrik 2114914040. Okey, pada kali ini saya mewakili kumpulan saya untuk membentangkan topik kami, iaitu hak bersuara dari sudut pandangan sosial antara Malaysia, Barat dan Eropah. Pengenalan tentang hak bersuara dari sudut pandangan sosial antara Malaysia, Barat dan Eropah. Etika peradaban Malaysia, Eropah dan Barat adalah sebuah nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat Malaysia, Eropah dan juga Barat. Okey, etika ini mencukupi nilai-nilai yang dianggap penting dalam membentuk peradaban manusia. Dalam etika peradaban Malaysia, Eropah dan Barat ni terdapat beberapa nilai yang dianggap penting, seperti kebebasan individu, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan nilai yang menyumbang kepada kesejahteraan. Nilai-nilai ini dianggap sebagai dasar dari peradaban manusia dan harus dilindungi dan dihormati oleh semua orang. Etika peradaban Malaysia mengandungi nilai-nilai seperti kekeluargaan, keterbukaan, toleransi dan kasih sayang. Keberagaman budaya dan agama di Malaysia itu sendiri memperkaya kehidupan sosial dan mendorong toleransi antara individu. Nilai-nilai ini penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Seterusnya, sementara itu, etika peradaban Eropah dan Barat ni dia menekankan kepada nilai-nilai seperti kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan. Nilai-nilai ini dianggap sebagai dasar dari peradaban manusia dan harus dilindungi dan dihormati oleh semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama yang diberi Muhammad Hilmi bin Muhammad Faisal, nombor metrik 21149349. Seterusnya saya akan menerangkan pengenalan. Di Eropah dan Barat, hak bersuara dianggap sebagai hak yang penting dalam masyarakat. Kebebasan bersuara, hak asasi manusia dan hak kebebasan media menjadi isu-isu yang sering ditekankan dalam masyarakat tersebut. Di sini, kebebasan bersuara juga dianggap sebagai elemen yang diutamakan dalam demokrasi dan kebebasan berbicara, yang dipandang sebagai hak asasi manusia yang perlu dihormati. Di Malaysia, kebebasan bersuara dijamin oleh perlembagaan dan dianggap sebagai hak yang penting. Walau bagaimanapun, terdapat isu-isu yang timbul berkaitan dengan kebebasan bersuara di Malaysia, seperti kebebasan media dan kebebasan bicara, yang seharusnya isu ini sering dikaitkan dengan kebebasan bersuara yang memerlukan pendekatan yang tepat untuk memastikan kebebasan hak bersuara di Malaysia terpelihara, supaya ia dapat membentuk sebuah Malaysia ataupun masyarakat yang harmoni. Dalam objektif terdapat 3 poin, iaitu melalui hak bersuara, yang kedua meningkatkan kesesamaan sosial, dan yang ketiga menjaga hak asasi manusia. Untuk poin yang pertama, iaitu hak bersuara, perubahan sosial di Malaysia telah terjejas dengan ketara oleh nilai barat seperti kesesamaan jantina, demokrasi dan tanggungjawab bersama. Selain itu, maklumat kesesamaan jantina adalah untuk mengatasi diskriminasi jantina, kerana demokrasi telah meningkatkan kecerdasan politik dan warga negara yang aktif. Dan seterusnya, peluang yang sama telah digunakan untuk menyokong kritikan dan pemerhatian media yang lebih meluas, jadi mempromosikan masyarakat yang lebih demokratik. Seterusnya, meningkatkan kesamaan sosial. Pengaruh British terhadap sistem perundangan Malaysia telah memberi kesan yang besar kepada sistem perundangan dan sistem perundangan negara. Sistem British yang menekankan kerja berpasukan dalam semua aspek undang-undang telah menjadikan sistem perundangan Malaysia lebih mudah disesuaikan dan responsif kepada keperluan negara untuk mewujudkan sistem perundangan yang unik dan kukuh. Permasalahan hak bersuara ada 3,
Yang pertama, kebebasan bersuara di Malaysia. Yang kedua, hak individu. Yang ketiga, perkembangan integrasi Eropah. Menjaga hak asasi manusia. Yang pertama, pemerhatian kepada umat manusia. Pengaruh NGO seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mengekalkan piawaian hak asasi manusia telah mengawal Malaysia. Yang kedua, Malaysia telah digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan mereformasikan hak asasi manusia. Yang ketiga, NGO dan kerajaan telah menerima perubahan ketara seperti memastikan hak undang-undang yang sama, memperbarui sistem hak asasi manusia dan meningkatkan hak kanak-kanak dan pendatang. Kebebasan bersuara di Malaysia mempunyai dua. Yang pertama, kebebasan bersuara di Malaysia adalah terhad disebabkan tapisan media seperti isu, penindasan dan kritikan politik yang kerap berlaku. Yang kedua, dalam sistem pilihan raya yang menjejas hak mengundi rakyat, menyebabkan ketidakpastian berkaitan dengan proses pilihan raya dan memerlukan persepadanan semula daerah pilihan raya. Hak individu. Hak individu merujuk kepada hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini meliputi bebas dari diskriminasi dan penahanan sewenang-wenangnya. Perkembangan integrasi Eropah. Integrasi Eropah ialah proses di mana negara-negara di seluruh Eropah mengintegrasikan ekonomi, politik, undang-undang, sosial dan budaya mereka. Perkembangan integrasi Eropah ini termasuk hubungan antara negara anggota dan fungsi Parlimen Eropah sering dikaitkan dengan isu hak mengundi di Eropah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Nasrul Fahmi bin Zamri, nombor metrik 21149258, ingin membentangkan mengenai kaedah kajian yang dilakukan dalam tugasan ini, iaitu topik etika dan peradaban daripada mengenai hak bersuara dari sudut pandangan sosial antara Malaysia, Barat serta Eropah. Kaedah yang dilakukan dalam tugasan ini menggunakan Google Form kerana ianya mudah untuk mengumpul maklumat di dalam satu masa dan ianya medium platform yang dikenali ramai orang untuk melakukan pengumpulan data. Seterusnya, terdapat 6 soalan di dalam tugasan ini dan ianya mengikut daripada objektif yang ditumpukan dalam tugasan ini. Google Form yang dilakukan ini merupakan pengumpulan data secara umum khas kepada rakyat Malaysia mengenai pendapat mereka sebagai rakyat Malaysia untuk melakukan hak bersuara. Google Form ini disebarkan melalui grup Telegram, WhatsApp dan lain-lain untuk mengumpul jumlah responden yang banyak untuk melakukan kaedah kajian ini. Dalam pengumpulan data ini, umur yang paling banyak ialah 21 hingga 25, manakala lelaki lebih ramai melakukan pengumpulan data ini. Di Malaysia, hak bersuara dibolehkan tetapi mempunyai batas selagi tidak mengganggu perlembagaan serta tidak menyebut mengenai soal 3R. 3R ini merupakan agama, kaum dan institusi diraja. Untuk pengumpulan data ini terdapat 65 responden mengisi Google Form yang dilakukan oleh kami. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Najmi bin Abdul Aziz. Nama metrik 21149347. Hari ini saya akan menerangkan tentang Jabatan Kajian dan Analisis. Berdasarkan soal selidik yang telah disiapkan oleh rakan sekumpulan dan telah diedarkan kepada terutamanya kepada pelajar UNIMED, dan tidak lupa juga kepada orang awam yang telah sudi memberi maklum balas terhadap borang soal selidik tersebut. Jumlah responden yang dapat dicatatkan melalui borang soal selidik tersebut adalah seramai 65 orang. Mengenai jantina pula, majoritinya yang memberi maklum balas terhadap borang soal selidik tersebut dari lelaki, iaitu seramai 36 orang,
yang selebihnya wanita iaitu 29 orang. Tidak mengenai umur pula, majoritinya dari kalangan yang berumur 21 hingga 25 tahun seramai sebanyak 80.1 telah dicatatkan, dan seterusnya dari kalangan yang berumur 15 hingga 20 tahun mencatat 10.1%, dan selebihnya ada juga yang dari umur 26 hingga 57 tahun juga sudi memberi maklum balas terhadap borang soal sidik yang telah diedar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan soalan satu daripada borang soal sidik yang telah disediakan. Soalannya, pada pendapat anda, adakah hak bersuara akan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan demokrasi dalam masyarakat? Majoritinya ramai yang berpendapat bahawa hak bersuara adalah penting untuk memainkan peranan dalam meningkatkan demokrasi dalam masyarakat. Dalam sistem demokrasi, keputusan akan dibuat berdasarkan kehendak majoriti, dan hak mengundi adalah cara utama untuk individu menyuarakan hak pendapat mereka. Tetapi namun begitu, ada juga segelintir yang memberi respon tidak pasti. Ia kerana mungkin mereka tidak berpengetahuan dalam konteks hak bersuara tersebut, dan ada juga segelintir minoriti yang menyatakan mereka tidak setuju dengan hak bersuara akan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan demokrasi dalam masyarakat. Juga mungkin mereka tidak mempunyai rasa berani, ataupun mereka tidak diberi peluang untuk menyuarakan hak mereka. Nama saya Nurul Fatihah binti Osman, 21149-2579. Saya akan membentangkan dapatan kajian dan analisis yang terdapat di dalam borang soal sidik yang telah diedarkan pada 2 minggu lepas. Soalan yang ketiga yang terdapat di dalam borang soal sidik ialah, pada pendapat anda, sejauh manakah kepentingan hak bersuara yang adil dapat mencapai kesesamaan sosial? Terdapat 5 culat jawapan yang disediakan, iaitu yang pertama, sangat tidak penting; kedua, tidak penting; ketiga, tidak pasti; keempat, penting; dan kelima, sangat penting. Catatpan tersebut menunjukkan sangat penting mempunyai bilangan responden yang tinggi, iaitu 58.5. Seterusnya 30.8 untuk penting. 4.6% responden mencatatkan bahawa mereka tidak pasti. Begitu juga tidak penting sebanyak 4.6%, dan sangat tidak penting telah mencatat sebilangan kecil, iaitu 1.5%. Oleh itu, apa yang kita dapat simpulkan daripada catatan tersebut ialah hak bersuara yang adil untuk mencapai kesesamaan sosial itu adalah sangat penting. Hal ini berpendapat bahawa apabila hak bersuara yang adil itu dapat dikeluarkan, ia amat memberikan impak yang positif kepada responden ataupun rakyat
di Malaysia. Walau bagaimanapun, begitu juga ada yang merasakan hak bersuara itu tidak penting untuk kesesamaan sosial. Berkemungkinan atas sebab tidak faham ataupun tidak berani untuk menyuarakan hak mereka. Soalan yang keempat pula, bagaimanakah hak bersuara boleh membantu mengurangkan ketidaksamaan dalam masyarakat? Terdapat 4 cara yang diberi. Yang pertama ialah meningkatkan penyertaan rakyat. Yang kedua ialah memberi suara kepada kumpulan minoriti. Yang ketiga adalah mengatasi diskriminasi sosial. Yang terakhir, memberi penerangan kepada masyarakat tentang kepentingan hak bersuara. Berdasarkan graf tersebut, majoriti sebanyak 53.8 mengatakan bahawa mengatasi diskriminasi sosial adalah penting untuk membantu mengurangkan ketidaksamaan dalam masyarakat. Ini adalah kerana diskriminasi adalah sifat yang tidak adil dan memberi layanan yang bersebelah kepada seseorang. Yang kedua adalah memberi suara kepada kumpulan minoriti. Sebanyak 50.3% responden telah memilih bahawa memberi suara kepada kumpulan minoriti tersebut dapat mengurangkan kesesamaan sosial, kesesamaan dalam masyarakat. Responden berpendapat bahawa kumpulan minoriti juga harus diberikan peluang untuk bersuara kerana kumpulan minoriti tersebut selalunya tidak diberi kesempatan untuk bersuara tentang hak mereka. Berkemungkinan disebabkan mereka ketinggalan ataupun ditindas. Kaedah yang ketiga adalah meningkatkan penyertaan rakyat. Sebanyak 43.1% responden. Hal ini kita dapat menyimpulkan bahawa meningkatkan penyertaan rakyat juga menjadi salah satu jalan penyelesaian yang dipilih oleh responden. Hal ini ia dapat mengurangkan ketidaksamaan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan rakyat harus diberikan peluang untuk menyuarakan pendapat mereka untuk hak asasi masing-masing. Kaedah yang keempat ialah memberi penerangan kepada masyarakat tentang kepentingan hak bersuara. Sebanyak 1.5%. Keseluruhan, hak bersuara adalah prinsip fundamental yang mencerminkan hak asasi manusia dan demokrasi dalam berbagai konteks global. Hak bersuara mengandungi sejumlah aspek penting yang memainkan peranan sentral dalam pembangunan masyarakat dan sistem politik yang sihat. Di bawah adalah 3 aspek penting dalam hak bersuara. Pertama sekali, demokrasi yang berkesan, proteksi hak asasi manusia. Yang ketiga adalah penglibatan warga negara. Yang pertama, demokrasi yang berkesan. Ia menunjukkan hak bersuara adalah merupakan asas demokrasi dengan membenarkan rakyat menyuarakan pendapat mereka dalam sistem yang representatif. Yang kedua adalah proteksi hak asasi manusia. Ia menunjukkan orang boleh menyatakan pendapat mereka tanpa takut ataupun dihalang ataupun dibezakan. Yang ketiga iaitu high sekali penglibatan warga negara. Ia menunjukkan hak bersuara membolehkan warga negara mengambil bahagian dalam membuat keputusan politik. Ini meningkat keterlibatan masyarakat dalam urusan publik dan meningkatkan rasa kepentingan terhadap proses politik. Thank you.